بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وفهما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu dalam majlis Taurah. Hari ini kita akan bukakan kitab Syarah Ta'lim Al-Muta'allim karangan Imam Burhanuddin Az-Zarnuji alaihi rahmatullah. Kita akan masukkan pada fasal yang pertama, pengertian ilmu dan fiqh serta keutamaannya. Apakah makna ilmu dan apakah makna fiqh dan keutamaan fadilat kita mengaji. Kewajipan belajar. Kewajipan belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu wajib bagi muslim sama ada laki-laki ataupun orang yang Islam dari kalangan perempuan. Wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu berkenaan dengan ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni wajib kita mengaji kalau kita dah sampai umur. Kita dah aqil baligh, kita kena mengaji ilmu. Katanya pengarang, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim talabu kulli ilmin wa innama yaftaradu alaihi talabu ilmul hal kama qal wa afdalul ilm ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Kata pengarang, perlu diketahui bahawa kewajipan menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sebarang ilmu. Tapi terbatas pada ilmu agama. Makna dia, orang Islam, orang yang Muslim, semua orang Islam kat atas dunia ni tak kata perempuan kecuali kondan. Kecuali kondan. Kalau lelaki atau perempuan, dia kena mengaji tu bukan mengaji ambil ilmu yang baik. Makna dia kena ambil ilmu yang ada berasaskan agama Islam dalam ilmu tersebut. Contoh dia, ilmu yang cara bertikaku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Ini orang panggil ilmu fiqh juga. Dia ada fiqh muamalat, dia muamalah, dia berinteraksi dengan orang Islam. Itu ada tunjuk ataupun dia punya definisi Islam dalam ilmu tersebut. Sehingga ada yang kata Arab mengatakan wa afdalul ilm ilmul hal. Ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Apa ilmu hal? Yang dimaksudkan ilmu hal itu adalah ilmu bidinil Islam. Ilmu yang ada berkenaan dengan agama Islam. Kama fi salah. Seperti dalam solat. Kata pengarang. Wa afdalul amal hifzul hal. Dan yang perbuatan yang paling mulia. Perbuatan adalah menjaga adab. Kita ni walaupun kita banyak buat amal ibadat, tak ada adab. Sebab apa? Ulama dulu mereka mengaji adab berbelas tahun, kemudian barulah mereka mengaji kitab-kitab, barulah mereka mengaji asas-asas dalam agama. Sebetulnya tu dia mengaji adab dulu. Al-adab fawqal ilm. Adab di atas ilmu. Kita kena ada adab baru ilmu cepat masuk. Wa yuftaradu ala muslim talaba ma yaqa'u lahu fi haluhu fi ayyi hal kana fa innahu la budda lahu min as-salah fa yuftaradu alayhi ilmun ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhu salah. Katanya pengarang, oleh kerana setiap orang Islam wajib mengerjakan salat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya salat.
supaya dapat melaksanakan solat itu dengan sempurna. Ni dia nak bagi tahu tentang ilmu fiqh. Kita kena tahu kan. Kita kena tahu rukun-rukun solat ada berapa. Syarat-syarat asal solat ada berapa. Kita kena tahu. Waktu masuk berapa. Nak tutup aurat. Nak kena tahu kiblat. Semua tu kita kena mengaji. Kita kena belajar. Sebab apa? Sebab kita supaya pengarang kata apa? Supaya kita boleh solat itu dengan yang khusyuk dan sah solat. Tengok pengarang kata. Dan dia nak jaga supaya solat kita ni sah dan diterima oleh Allah. Katanya pengarang lagi, wajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi alwajib lianna ma yatawassalu bihi ila iqamatul fardhi yakunu fardan wa ma yatawassalu bihi ila iqamatul wajib yakunu wajiban wa kadza fi shaum waz zakah in kana mal wal hajj wajib alaihi wa kadza fil buyu' in kana yatajir. Setiap orang Islam wajib mempelajari ataupun mengetahui rukun maupun solat, amalan, ibadah yang akan dikerjakan untuk memenuhi kewajipan tersebut. Dia kena mengaji. Dia nak buat amal ibadat tu, apa yang perlu ada dalam amal ibadat tersebut. Contoh dia nak solat sunat duha. Apa yang perlu ada dalam solat sunat duha tu. Dia semua juga dia kena tahu rukun solat, syarat solat. Dia nak puasa. Dia kena tahu apa yang dia kena buat. Puasa tu dia nak apa dalam puasa tu. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh buat perkara yang batalkan puasa. Itu makna dia. Kerana sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajipan, maka mempelajari wasilah ataupun perantara tersebut hukumnya wajib. Jikalau dalam ilmu tu dia ada perantaraan dia. Perantaraan apa dia? Dia ada khilaf makna dia. Dia ada khilaf. Jadi dia wajib mengaji khilaf tersebut. Wajib mengaji khilaf. Sebab apa? Sebab dia nak tahu pendapat mana hak paling banyak. Pendapat imam ni ke pendapat imam ni. Kalau pendapat imam satu ni paling banyak, maka dia kena ikut imam. Dia kena mengaji perantaraan atau kena khilaf. Ilmu agama adalah sebahagian wasilah untuk mengerjakan kewajipan agama. Ilmu agama adalah perantaraan untuk mengerjakan kewajipan agama. Ilmu agama ni pun ilmu Islam. Ilmu yang ada dalam tu asas Islam. Contohnya ilmu tauhid. Dia ada usul, dia ada furu'. Dia ada usul ni, usulnya makna dia akad bagi agama. Orang panggil usuluddin. Usuluddin tu orang panggil asas dalam agama. Kita kena mengaji tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ada asas agama, maka kita tak ada iman. Kalau tak ada iman, kita akan tergolong dalam golongan orang yang kufur. Maka mempelajari ilmu agama, hukum dia wajib. Kita kena mengajilah ilmu agama. Wajib ni kan bila wajib ketika kita sudah aqil baligh. Misalnya ilmu tentang puasa. Ilmu tentang puasa kita kena mengaji. Kalau apa korek hidung, had dia sampai mana. Kalau lebih batai. Korek telinga kalau had dia lebih batai. Rasa, makruh bedak bagi orang yang memasak. Dia kena tahu semua tu. Zakat bila berharta. Zakat ni nanti insya-Allah lah kalau yang mana istiqamah masuk majlis daurah, kalau dah masuk berkenaan berhukum fiqh, kita akan bicara juga bab zakat. Zakat ni dia kena tahu haul apa berapa, nisab dia berapa. Kalau zakat ni dia ada berapa, kena bagi apa, makna dia asnaf-asnaf ni kena ada berapa. Dalam Al-Quran Allah kata ada berapa. Kita kena tahu semua tu. Kalau zakat. Haji jika sudah mampu. Kalau dah ada kemampuan, ada duit tambang, pergi balik, kena wajib dia buat haji. Kerana apa? Haji daripada arkanul Islam, daripada rukun-rukun Islam. Jadi, dia kalau dah kemampuan nak buat haji, maka dia kena buat haji walaupun sekali. Faham? Dan ilmu tentang jual beli di berdagang. Dia kena tahu juga ilmu jual beli ni, dia kena ada akad. Jika berdagang ni pada berdagang ni, kalau dia berniaga. Dia berniaga, dia kena tahu akan ilmu hukum jual beli. Jual ni kalau riba boleh ke tak? Kalau bohong dalam apa perniagaan dapat azab apa, kena mengaji semua. Qila li Muhammad bin Hasan rahmatullahu alaihi. Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya, lima la tusannifu kitab fi zuhd. Imam Muhammad bin Hasan ni pernah ditanya oleh seorang orang ni, dia ditanya apa? Dia kata, wahai imam, siapa hang tak menyusun kitab tentang zuhud? Tentang zuhud. Qala, katanya Imam Muhammad bin Al-Hasan, dia kata apa? Qad sannafta kitaban fil buyu' yakni az-zahid man yahtarizu 'ani syubuhat wal makruhat fit tijarah. Maksud apa?
Aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Makna apa? Sebab apa dia bagi perumpamaan macam ni? Imam ni bagi perumpamaan sebab apa dia kata aku telah mengarang kitab tentang jual beli. Maksud beliau dia kata apa? Adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri daripada hal-hal yang syubhah. Tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Makna zuhud dalam perniagaan, dia ni ambil barang yang tak ada syubhah. Apa makna syubhah? Yang ada syok dalam tu, ada keraguan sama ada benda ni halal ataupun haram. Tu apa yang syubhah. Syubhah tak boleh jadi halal, boleh jadi haram. Tu kalau orang yang zuhud, dia jauh daripada segala perkara yang syubhah. Utamanya wali-wali Allah, mereka akan jauh dengan perkara yang syubhah. Wa kadzalika fi sa'iril muamalatil wal harf wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yaftardu alayhi ilmun ilmun at-tahrizu 'ani haram fi wa kadzalika yaftaridu alayhi 'ilmu ahwal qalb min at-tawakkal wal inabah wal khasyah wal ridha fa innahu waqi' fi jami'il ahwal. Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharam. Siapa yang nak menikah dia kena tahu. Dia kena mengaji tentang ilmu jual beli. Dia dah jual. Tiba-tiba dia tak tahu kata dia buat tu boleh jadi hukum riba. Dia tak tahu, dia tak mengaji. Jadi perkara ni boleh jadi dosa besar dekat dia walaupun dia tak tahu. Perkara ni tak boleh dimaafkan sebab riba ni dia antara dosa-dosa yang besar. Dia tak boleh sengaja ke, tak sengaja ke, tetap nak dapat dosa. Siapa seorang tak mengaji? Nah, setiap orang juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan batin ataupun hati. Maknanya dia kena tahu ilmu tasawuf. Ilmu yang nak suci hati dia daripada segala sifat mazmumah, dia kena tahu. Tak tahu macam mana nak jadi wali Allah. Misalnya tawakal, dia kena banyak tawakal kepada Allah. Makna tawakal ni bukannya semua kita serah pada Allah, tak ada usaha dak. Kita kena ada usaha. Bila kita ada usaha, baru kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Kemudian taubat, berkenaan dengan taubat. Wal inabah, kita nak kembali kepada Allah. Kita kena mengaji itu. Macam mana kita nak kembali kepada Allah. Ya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala kata dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni pada taubat nasuha, kalau dia dah bertaubat, dia tak akan ulang balik segala kesalahan yang dah buat. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni payah nak jumpa. Wala khasyah. Dia takut kepada Allah. Di antara orang yang paling takut kepada Allah, yang pertama Rasulullah SAW dan yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketakutan Sayyidina Umar kepada Allah memang luar biasa. Memang luar biasa. Waridha, dan kita kena mengaji tentang ilmu ridha. Ilmu ridha ni macam mana ilmu ridha? Kita kena ridha, kita kena terserah pada takdir Allah. Kalau Allah nak tentukan perkara tu buruk ataupun baik. Contoh Allah Ta'ala ambil mak kita. Allah Ta'ala matikan mak kita. Kita kena redha. Kalau kita tak redha, kita berdosa. Kita kena redha. Atas segala apa yang Allah tentukan, kita kena redha. Keutamaan ilmu. Fadailul ilm. Keutamaan ilmu. Wa syarrafal ilm la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtas bil insaniyah lianna jami'al khisal siwa al-ilm yashtariku fiha al-insan وسائر الحيوانات كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها سواء. Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan kerana ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Ilmu ni ada ilmu khusus. Ilmu khusus ni macam mana? Ilmu pasal dunia, ilmu pasal pertahanan diri, ilmu nak buat besi, ilmu nak buat pedang, ilmu nak buat kerih mana tu. Tu ilmu yang khusus. Sesetengah orang je boleh dapat. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang. Ya, bukan ilmu ni boleh ada kat manusia, boleh ada kat binatang. Contoh daripada kasyuja'ah. Apa makna syuja'ah? Syuja'. Berani. Haiwan ada yang berani, contoh apa? Harimau. Harimau, singa, mereka ni dia binatang ni berani. Berani pergi pekan pemburu. Kita pun ada sifat berani kan. Kita pun ada sifat berani. Berani nak lawan musuh. Berani nak berdepan dengan orang jahat. Wal jira'ah. Wal jira'ah ni yang lembut. Yang sopan santun.
Saya tak pernah jumpa lagi lah haiwan yang sopan santun. Tapi macam manusia ni dia ada sifat sopan santun dia ada. Wal quwwah kuat. Haiwan ada kuat, contoh apa dia? Harimau, singa, rebau, lembu, mereka semua ni kuat. Kita pun boleh jadi kuat. Kuat apa? Kuat iman. Kuat apa nak boleh nak tumbuk orang. Itu makna kuat. Wal jud, pemurah. Manusia ni ada sifat pemurah. Sifat senang nak bagi. Jumpa orang sikit nak bagi duit. Jumpa orang ni nak bagi duit. Contoh. Wabihi azharullah ta'ala fadli Adam alaihissalam ala al-malaikah wa amarahum bisujudillah. Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam di atas para malaikat. Oleh kerana itu malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa Allah angkat? Macam mana darjat Nabi Adam ni bila Allah angkat? Sebab apa? Allah bagi semua ilmu dekat dia. Ilmu apa? Ilmu ma'rifatul asma'. Ilmu dia boleh tahu semua nama. Allah tunjuk ni pada ni pokok, ni pada ni buah, ni apa, ni sungai. Nabi Adam ni lah makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu ma'rifatul asma'. Ilmu yang boleh kenal semua nama. Ni pada dinding, ni kipas, lampu, langsir. Semua dia tahu. Tu turun dekat cicit-cicit anak cucu dia, zuriat-zuriat dia semua boleh tahu belakang. Wa inna syarafal 'ilmi kaunuhu wasila ila birri wa taqwa alladhi yastahiqqu biha al-mar'u al-karamah 'inda Allah was-sa'adah wal-abadiyyah. Fama qila li Muhammad bin Al-Hasan rahmatullah alaihi masya'ran ta'allam fa innal 'ilm zainul ahlihi wa fadlu 'inwan li kulli mahamid. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadah min al-'ilm wa asbah fi bihuril fawaid. Tafaqqah fa innal fiqh afdalul qa'id ila al-birri wa taqwa wa a'dal qasid. Wa 'ilmul hadi ila sunanil huda wal hisan yanji min jami'i syada'id fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitan min alf 'abid. Ilmu itu sangat penting kerana itu sebagai perantaraan untuk bertakwa. Ilmu ni dah penting sebab apa? Sebab dia boleh dorong kita kepada birri wa taqwa. Dia boleh dorong kepada kita untuk kita buat baik dan kita bertakwa kepada Allah. Ini kepentingan ilmu. Ilmu boleh bawa kita kepada ketakwaan kepada Allah. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu orang yang beriman. Orang masih lagi Islam. Jangan mati dalam keadaan kufur. Matilah kamu dalam Islam. Dengan takwa ini manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Makna takwa adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Bahasa ringkas, buat apa Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Kalau kita dah bertakwa kepada Allah, insya-Allah Allah akan angkat darjat kita. Dan keuntungan yang abadi, kita akan dapat keuntungan yang abadi ni bila di hari akhirat nanti. Dan kita dah masuk syurga nanti, tentulah kita beruntung yang abadan abada, selama-lamanya kita akan beruntung. Kerana apa? Kerana dulu kat dunia kita dah bertakwa kepada Allah, bila dah masuk syurga Allah Taala bagi cash kat kita, kita boleh bahagia selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, Ta'allam fa innal 'ilm zain li ahli. Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemilik dia. Ilmu ni dia boleh hiaskan diri kita. Dulu yang kita jahil, tak ada apa hiasan kat diri kita, lagi bila kita mengaji, kita Allah Ta'ala hiaskan diri kita. Hiaskan diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu tu kita boleh berdakwah. Dengan ilmu tu kita boleh mengajar orang. Itu makna ilmu yang menghiaskan kita punya pemilik. Dia perlebihan dan petanda segala pujian. Makna dia kalau kita ada ilmu, maka Allah Ta'ala akan puji kita, orang pun akan puji kita. Tuhan yang menciptakan kita pun akan puji kita, orang dekat dengan kita pun puji kita. Ini makna dia. Nah. Kemudian kata lagi, jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadah minal ilm. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Hari-hari kita kena tambah ilmu. Kenapa? Ilmu Allah ni luas. Ilmu Allah ni sangatlah luas. Kita kena mengaji. Kenapa? Kerana Imam Ghazali kata talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Ngajilah daripada buayan, tuntutlah ilmu daripada kamu masih lagi dalam buayan ketika kita bayi, sampailah kita masuk dalam liang lahat. Kita kena mengaji. Maknanya
Sebelum mati kita kena mengaji. Kita mengaji sampailah kita tutup usia. Kita minta kita mati dalam keadaan kita masih lagi mempelajari ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sambung lagi, wasbah fi buhuril fawaid, dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Makna berenang ni makna dia apa? Ceburkan diri kita, masukkan diri kita. Biasakan diri kita masuk ke dalam apa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa dia? Ilmu yang kita faham dan kita boleh kongsi dekat orang dan kita boleh beramal dengan ilmu tersebut. Itu makna ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tak boleh nak beramal, kita tak boleh nak kongsi ke orang, itu orang panggil ilmu yang tak bermanfaat. Kita faham tapi kita tak kongsi ke orang, itu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ni kena tabligh, kita kena menyampaikan. Kalau kita bukannya menyampaikan dengan cara berdakwah, boleh kita guna cara apa perbuatan, kita tunjuk ke orang. Makna tunjuk ni bukan tunjuk untuk riak, tunjuk tujuan untuk berdakwah. Boleh faham? Tafaqqah fa innal fiqh afdalu qaid. Maka mengajilah ilmu fiqh. Katanya Imam Muhammad bin Hasan, mengajilah ilmu fiqh kerana ilmu fiqh itulah ilmu yang paling unggul, ilmu yang paling istimewa. Sebab apa? Sebab dengan sebab ilmu fiqh kita boleh tahu apa yang kita tak tahu. Makna apa dia? Selama ni kita puasa, kita ingat boleh hidup apa korek telinga sampai lebih had. Berapa-berapanya ada had dia. Baru kita tahu. Kalau kita mengaji ilmu fiqh. Kalau tak mengaji, dia tak tahu sampai tahu tu. Dia tak tahu. Bila tak tahu, nanti Allah Ta'ala tanya, awak tak mengaji? Kata saya tak ada masa. Saya kerja kalut nak cari nafkah ke anak bini. Itu je alasan kita nanti di hari akhirat. Padahal masa kita banyak lagi. Malam tu kita boleh mengaji. Malam ada. Awak malam tu buat kerja lagi ke? Kalau malam tu buat kerja, luangkan masa sedikit lepas maghrib tu. Lepas maghrib luangkan masa sedikit. Bacalah Al-Quran walaupun satu ayat. Zikirlah kepada Allah walaupun 133 kali. Zikirlah kepada Allah walaupun apa cara mana yang kita sempat, zikirlah kepada Allah. Ingat juga kepada Allah. Jangan hanya nak capai dunia, akhirat kita lupa. Itu payah kan? Ila birri wa taqwa wa 'adlul qasid. Dengan kita mengaji ilmu fiqh ni lah kita akan boleh boleh buat baik dengan boleh kita bertakwa. Ilmu fiqh ni dia banyak berkenaan dengan syariat, berkenaan dengan hukum hakam dia banyak. Jadi bila kita tahu semua hukum hakam, kita akan buat benda tu jadi baik. Bila kita buat benda tu jadi baik, maka hati kita akan cenderung kepada takwa. Bila kita ada takwa, maka inilah yang Allah Ta'ala kata Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka tambahlah ketakwaan kamu kepada Allah. Mana apa? Kalau kita bawa bekalan kita tu hanyalah takwa, insya-Allah kita akan lepas masuk dalam syurga. Insya-Allah, katanya ulama. Huwa ilmul hadi ila sunanil huda, dan ini adalah ilmu yang memberi petunjuk kepada sunnah-sunnah yang diberi petunjuk. Apa makna dia? Ilmu ni lah yang nak bagi kita hidayah, nak bagi kita petunjuk bahawa benda ni betul. Kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Huwal hisanu yunji min jami'i syadaid, dan ini ilmu fiqh ni ilmu yang melindung kita daripada sebarang kecelakaan. Makna sebarang kecelakaan ni pada dia nak lindung kita daripada kita masuk ke dalam neraka Allah. Kita mengaji ilmu fiqh, kita mengaji bab solat, kita boleh khusyuk dalam solat. Kalau kita khusyuk, kita akan dapat apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Apa makna dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solat dia. Kalau kita mengaji pasal ilmu solat, kita boleh khusyuk dalam solat, maka kita telah berjaya. Berjaya apa? Berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Insya-Allah kalau mati nanti masuk syurga. Itu makna dia. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Oleh kerana itu orang yang ahli fiqh, seorang ahli fiqh yang wara' terasa berat oleh syaitan. Apa makna terasa berat oleh syaitan? Dia rasa berat nak ganggu kawan ni. Orang yang faqih, orang yang pandai dalam bab ilmu fiqh, dan dia pula mutawarri'an, dia wara'. Apa makna wara'? Makna wara' ni dia tinggal semua perkara yang makruh, dia tinggal semua perkara yang syubhah. Perkara yang makruh ni walaupun kita buat tak dapat dosa, kita tinggal dapat pahala kan. Ulama walaupun kita tak buat tak dapat dosa, mereka ni akan tolak ilmu makruh. Mereka ni akan tolak perkara yang makruh. Jadi
Bila dah faqih, bila dah pandai dalam ba'in fiqh, dia pula warak, maka syaitan ni akan rasa berat nak ganggu kawan ni. Kerana apa? Kerana ni musuh ketat syaitan ni. Aku tak sanggup nak kacau dia ni. Walaupun syaitan yang level tinggi-tinggi pun tak sanggup nak kacau orang yang faqih dan orang yang warak. Sebab apa? Sebab mereka ni dalam kepala otak, dalam hati tu penuh dengan ilmu. Lepas tu warak pula. Syaitan dia tak boleh nak kacau orang macam tu. Min al-abid. Dia tak boleh nak goda orang. Dia tak boleh nak goda orang fiqh. So, seorang orang yang fiqh, orang yang faqih dalam bab fiqh dan warak lebih daripada 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Maaf, apa makna dia ahli ibadah tapi bodoh ni? Dia ibadah tapi tidak ilmu. Al-amal bila al-ilm kasyajarah bila thamar. Beramal tanpa ilmu seperti pokok tak ada buah. Pokok tak ada buah, nampak? Kita tahu pokok rambutan. Tiba-tiba pokok tu buah pun tak ada. Buah rambutan tak ada. Jadi sia-sia kita tanam. Jadi macam tu juga. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti pokok tak ada buah. Dia beramal tapi tak ada ilmu. Dia ni lah yang awal lagi masuk syurga. Dia ni lah orang yang awal lagi masuk neraka. Wa'iyadzubillah. Sampai situ saja kot pengajian tasawuf kita pada hari ini.